Ilmu dah penduluan kepada amal. Tapi ilmu tak panggil amal ibadahnya. Itu panggil adah tradisi je. Mula-mula ayat nak kitab Minhajul Abidin. Mereka ketahui olehmu. Annal ibadah samaratul ilm. Ibadah adalah hasilan daripada ilmu. Di awal ayat kitab Minhaj. Selepas daripada Bismillah, Alhamdulillah, selawat dan salam kitab Minhaj. Maka mula dengan apa? Ketahui olehmu bahawa sesungguhnya ibadah ialah samaratul ilm. Hasilan daripada ilmu. Dalam Sirajul Talibin, syarah pada Minhajul Abidin, falaulahu lam takun ibadah. Tapi ilmu tak ada panggil ibadah. Tak panggil ibadah, tapi ilmu ni. Mana kita nak menghadap Allah Ta'ala? Ilmu mana yang kita nak buktikan kita tu belajar? Hak suka-suka fardu ain tu lah. Atau kata kalau kita tauhid kita mana, tepat kata tasawuf kita mana, atas tasawuf pernah bagi hati. Ada orang di pesen dok mutalaah. Dia tak baca tapi dia ulang belajar. Adalah kita pernah bagi hati. Habis kelas tu dia cari kelas ustaz lain pula. Adalah kita pernah bagi hati. Sebab apa? Dia tak pandai nak mutalaah, dia kata. Malah nak mutalaah, dia belajar hak tulis dia. Ada seumpama tu. Ada orang belajar tak pandai bagi hati ni kita kata kok lebu. Lebu. Lepas pernah bagi hati, pernah bagi hati. Lepas pernah bagi hati, kata belajar sekali cukup dah patut mutalaah lah. Dia tu dah anda tu dia. Tak anda nak bertolak. Masa belajar pun tak ada catatan apa pun dia kata. Lepas tu, belajar tu dia kata. Dia tak erti nak bertolak. Ada orang ni, jawi tak berapa laju. Jawi tak berapa laju. Tak apa laju tu ayat baik lah tu. Ayat kasar kok, buta jawi. Ayat lembut, tak berapa laju. Tak boleh laju sungguh lah. Kalau baca jawi tu memang kokak sungguh lah. Memang buta. Kata dah, sekarang ni ada hak rumi kan. Dijuk rumi kan. Dia kata tak jadi, dia kata. Ada pesan gitu. Tak jadi pegang hak rumi. Dia ada dah, dia tahu hak rumi, dia ada hak jawi. Bukan kita dia kata hak rumi. Dan kalau pakai hak jawi pandai ke tak? Tak pandai tu masalahnya. Dia tak apa pandai jawi. Kata pegang hak rumi. Dia kata rumi ni bukan macam kita, dia kata. Dia rasa macam buku biasa. Macam buku SPM lah kan. Kan buku rumi kan. Memang kita tak galak mana rumi, suruh pakai jawi lah. Memang galak pakai jawi. Tapi apabila tak reti jawi, rumi lah. Tapi dia tak mahu rumi. Dia kata macam bukan kita. Dia suka tengok kita jawi ni, halu-halu gitu. Dia suka tengok. Tapi dia tak pandai nak baca. Bukan nak pandai baca. Dia kenal. Alif betul dia kenal. Tapi dia nak baca tu. Ada tempat yang boleh baca. Ada tempat tu payah. Lepas tu macam mana dah mutalaah tak boleh. Dia belajar kitab tulis je. Kitab sama je. Dia tak tinggal. Kita pernah bagi hati tu. Ada orang seumpama tu. Patutnya kita belajar sekali dua cukup lah. Lepas tu sentiasa mutalaah. Baca semua. Satu-satu sifat kepujian kecelaan tu kita tahu satu-satu. Sifat kepujian ni nak sema di hati macam mana? Sifat kecelaan ni nak perihal daripada hati macam mana? Mari di hati sifat hasad dengki. Macam mana kita nak pelihara diri kita daripada dengki tu? Mari juga dengki di hati ni. Macam mana nak lepaskan diri daripada dosa dengki tu? Sebab kadang-kadang tak ada nak buang. Sebab deki-deki ni antara sebab utamanya kita berseteru. Memang ada orang kita dengan dia memang tak boleh nak pergi. Bukan kata balah, bukan kata putus silaturahim, tidak. Tetapi tidak ngam. Tidak ngam ni kadang-kadang adik-beradik. Dia seumpama tu. Dia adik-beradik ni dia kata tak ngam. Memang tak ngam sungguh. Tak macam dua beradik. Tapi adakah putus silaturahim? Tidak. Tapi kalau dok kata emergency tak akan pergi mari. Emergency sangat baru pergi mari.
Jadi kita tu adik-beradik dengan jiran tetangga, dengan ramai-ramai gitulah. Ada yang kita dengan dia apa? Dia apa? Tak nak gila bulu mata panggil dah dia. Jadi seumpama ni, kalau yang kita tak baik dengan dia dapat nikmat, mudah timbul di hati. Cerita biar Tuhan tarik nikmat. Sebab apa? Kita dengan dia tak baik. Biasanya tabiat manusia seumpama tu, adalah deki di hati sikit-sikit. Macam mana nak melepaskan dosa deki? Walaupun ada deki di hati sikit-sikit, tapi tidak dicatatkan dosa. Macam mana nak melepaskan? Itu nak kita pernah bagi hati. Tu nak kena mutala'ah tu. Kena sentiasa mutala'ah. Ada ni. Hak kita pernah bagi hati. Untuk biar lekat fardu ain tasawuf. Tapi hak kita ni pendeklah ceritanya. Hak dahulu bicara hak, dia masuk bawah tu hak fardu ain daripada ilmu fiqh lalu dah. Hak dahulu panjang hak fardu ain daripada ilmu tauhid. Hak ilmu tauhid ambil molek dalam kitab Minhajul Abidin ni. Tapi dalam kitab Minhajul Abidin ni tak habis lagi ni. Bicara bab tauhid ni. Sebab nanti di bawah dia akan masuk pula kepada fardu kifayah daripada ilmu tauhid. Kemudian didatangkan pula hak kewajipan fardu ain. Tajuk fardu kifayah. Dia datang pula hak fardu ain. Mana kalau datang syubhah pada usuluddin yang takut bercedera pada etikad kamu, maka tertentu jadi fardu ain itu menghuraikan syubhah itu dengan barang yang dapat daripada perkataan yang memada akan dia. Akan timbul syubhah kesama dalam bab pegangan. Ni, dia usaha 14 nanti di bawah tu. Hak fardu ain, tapi tajuknya fardu kifayah. Tapi kalau ada datang syubhah, kesamaran, kekeliruan dalam bab usuluddin yang takut bercedera engkau pada i'tikad, maka fardu ain kau menghuraikan, boleh menghuraikan, boleh benda ni menghuraikan antara hak mana hak pegangan yang tu, mana kau pegangan hak salah. Kemudian nanti pula dia ada sambung lagi bicara hak berkaitan dengan tauhid. Sebab nak masuk kepada Aqabah Taubah muka surat 16. Ini panjang lagi ni lah kitab kita ni. Tekan berkaitan dengan ilmu. Berkaitan dengan kebanyakan ahli neraka adalah orang yang fakir daripada ilmu. Itu kebanyakan ahli neraka. Kemudian ada apa nak pergi lagi hak pembicaraan Allah Ta'ala tidak menyerupai dengan makhluk. Allah Ta'ala mana ni? Maha suci Allah Ta'ala tidak bersifat Allah Ta'ala dengan tempat. Allah tidak bertempat. Dia akan bicara nanti. Yang kita bicara minggu lepas ada. Hak berkaitan ayat mutasyabihah ada. Allah duduk di atas arah. Allah duduk di langit. Lepas tu ada komen minggu lepasnya dia kata cikgu ustaz sekolah ajar gitu. Dia ajar anak murid supaya berhujah dengan mak ayah di rumah. Saya baca minggu lepas. Maknanya ustaz sekolah ajar pelajar dia, Tuhan duduk atas arah, Tuhan duduk atas langit. Dia ajar kepada anak murid dia supaya balik berhujah dengan mak ayah. Macam mana mak ayah? Kalau anak balik, ustaz sekolah ya, Tuhan duduk atas arah, Tuhan duduk atas langit. Dia balik ajar pada pelajar supaya berhujah dengan mak ayah di rumah. Macam mana kita nampak pegangan? Itu berkaitan dengan Allah bertempat. Kemudian lagi dibicara musyrik 16 tu pula dan bahawa tiada ada di alam mulki di dunia ni dan alam malakut alam langit melintah hati, terlintas di hati dan berkelip yang memandang, berkelip mata yang memandang, melainkan dengan qada Allah dan qadarnya qada Allah dan iradahnya iradah Allah dan kehendaknya kehendak Allah. Terdetik di hati pun qada qadar, berkelip mata pun qada qadar. Maka setengah qada qadar ni kebajikan dan kejahatan, qada qadar dan manfaat dan mudarat dan iman qada qadar dan kufur seseorang qada qadar. Ni surat 14. Dan bahawa tiada wajib atas Allah Ta'ala bagi seorang hamba daripada makhluknya. Maka orang yang lebih pahala akan dia, maka dengan kurniaannya tak wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Allah balas dengan syurga. Tak wajib atas Allah. Itu fadli kurniaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kata Minhaj. Sekalian qada qadar. Beriman seseorang qada qadar. Kufur semua bahala seorang qada qadar. Ini akidah. Ini dia ada ulang-ulang tauhid ni dalam bab ilmu dan kitab Minhajul Abidin ni. Kita macam mana? Hak fardu ain terdahulunya hak ilmu tauhid. Terlepas tu tak ada. Syarat syurga adalah tauhid. Syarat syurga adalah iman. Syarat syurga adalah iman. Tauhid, akidah, itu syarat syurga. Boleh pergi pada amal-amal yang soleh. Bayangkan, wa amal ibadah. Lama mana berpegang di akidah. Perkara jahat, kufur dan maksiat. Bukan qada qadar. Bayangkan. Wa amal ibadah. Selama-lama daripada umur balik. Berpegang perkara jahat. Bukan qada qadar. Habis cerita. Kemudian kadang-kadang seperti faham. Dia dihuraikan. Jadi pening pula. Ketentuan azali, itu tetap dah, itu selesai. Hak ketentuan azali. Ni, yang sedang berlaku sekarang. Ni keesaan Allah pada perbuatan. Yang sedang berlaku sekarang. Perbuatan Allah. Hak baik, iman dan ta'ah. Allah yang buat. Hati beriman, itulah perbuatan Allah. Bukan hati kita. Hati beriman kepada Allah. Itulah perbuatan Allah. Sebagaimana Allah tentukan pada azal. Hati beriman dengan malaikat. Itulah perbuatan Allah. Bukan perbuatan hati kita. Hati beriman tak dengan hari akhirat. Hati beriman dengan hari akhirat. Hati beriman itulah perbuatan Allah. Gerak diam kita belajar. Gerak diam kita wa'amak. Itulah perbuatan Allah. Itu hak baik. Hati yang kafir dengan Allah. Nah, orang kafir. Hati dia kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan dia perbuatan kafir pergi sembah berhala. Percakapan dia percakapan kafir. Ni orang kafir, orang kafir. Dah, kenal tak orang kafir? Sekarang ni bunyi, tak tahu saya tak faham kok kenapa. Tak boleh kata orang kafir, kena kata non-Muslim. Mana? Oh, duk baloskan ni saya tak tahulah. Oh kafir, marah kata dia kafir. Tak payah mana ke tak menjadi kata kafir. Masuk Islam lah. Tak kata kafir dah kemungnya. Masuk Islam. Oh kafir, marah kata dia kafir. Lepas tu nak kata apa? Non-Muslim. Ke mana? Tak payah mana. Tak boleh kata kafir. Cukup mudah. Mengucap 2 kalimah syahadat. Saudara lalu dah. Saudara lalu dah. Saudara lalu dah. Tak ada kafir dah lah. Mengucap dengan syahadat. Oh, marah kata kafir. Tak masuk Islam. Kafir lah maunya. Pelik sungguhlah. Oh, kafir. Allah. Tak dia mah kafir nak kata macam mana? Takkan nak kata tak non-Muslim lah dia kata. Tak Islam. Sekarang ni, hati dia kafir. Kafir kepada Allah. Siapa buat? Hati dia kafir tak siapa buat? Allah yang buat. Jadi Allah buat hati orang kafir, kafir kepada Allah. Betul? Pening pula dia dengar. Pening kat mana? Perkara jahat kau tak kodar kan? Kisah Allah pada perbuatan. Sekarang ni tak hati tu kafir dengan Allah. Yelah Allah buat hati kafir dengan Allah. Oh, jadi Allah buat hati orang kafir, kafir kepada Allah sendiri. Lah, itulah perbuatan Allah. Dia pening pula. Kata pasal mana ni? Payah sangat ni. Perbuatan dia apa? Sembah berhala. Tu. Dia perbuatan dia semua berhala. Perbuatan semua berhala tu kafir dengan Allah Ta'ala lah tu. Siapa buat perbuatan semua berhala tu? Allah yang buat. Ni pegangan ni. Bukan nak cerita kat luar tak ada adab lah pula situnya. Ini cerita dalam majlis ilmu. Perbuatan itu perbuatan kafir kepada Allah. Semua berhala. Perbuatan kafir kepada Allah. Perbuatan siapa? Perbuatan Allah Ta'ala lah. Allah pening pula dah ustaz mengajar.
Ini apa pula? Bab perkara jahat. Allah buat belaka. Tapi Allah buat belaka. Sekarang ni dia kafir kepada Allah. Allah yang buat kafir kepada Allah. Kan ni? Ni tak tahulah. Dia jadi pening. Sekarang ni itu perbuatan kafir, perbuatan maksiat. Maksiat ni apa maksiat? Derhaka kepada Allah. Itu perbuatan maksiat, derhaka kepada Allah. Allah perintah semayang. Dulu apa ke semayang? Allah perintah tutup aurat. Dulu apa kepada perintah Allah? Dia derhaka kepada Allah. Perbuatan derhaka kepada Allah tu perbuatan siapa hakikinya? Perbuatan Allah lah. Perbuatan Allah. Buat perkara yang derhaka kepada Allah. Itulah dia keesaan Allah pada perbuatan. Dia pun jadi pening pina pula. Kata belajar tauhid macam mana gitu payah sangat. Dan sekarang ni dia derhaka kepada Allah. Dia derhaka kepada Allah. Allah suruh, dia tak buat. Allah larang, hak tu hak dulunya. Hak Allah suruh, dia tak turut. Yang Allah larang, hak larang tu lah dia suka sangat. Ini dia panggil perbuatan derhaka. Tapi perbuatan derhaka kepada Allah ni, siapa yang buat perbuatan derhaka ni? Allah yang buat. Hak menentu tu pada azal. Itu siap dah tu, hak menentu tu. Itu pada azal tu siap dah. Sekarang ni sedang berlaku ni. Berlaku perbuatan derhaka ni. Allah suruh, dia buat. Dia hak perbuatan hambanya, dia tinggal hak Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala larang, hak tu hak dia buatnya. Jadi perbuatan derhaka kepada Allah ni perbuatan siapa? Perbuatan Allah lah. Buka gitu pula, pening dok timbulnya. Itu makna baik jahat qada qadar. Qada qadar kita minhaj ni. Saya bawa surah Imam qadar qada. Tadi saya sebut Musad 16 tadi tu qada qadar tu jalanan Imam Ghazali, jalanan Imam Asy'ari qada qadar. Saya surah Imam ni kali cerita dulu kami kenal saya bawa qadar dan qada jalanan Imam Maturidi. Qada qadar kita minhaj. Jalanan Imam Ghazali, jalanan Imam Asy'ari. Saya buat surah Imam jalanan Imam Maturidi qadar qada. Itu dia rukun iman yang ke-6. Perkara jahat Allah telah menentukan pada azal. Berlaku perkara jahat sekarang tu berlaku hati kafir kepada Allah, berlaku perbuatan kafir kepada Allah, berlaku perkataan kafir kepada Allah. Itu semua perbuatan Allah. Hati kafir tu Allah buat. Perbuatan kafir tu Allah buat. Kata-kata kafir itu Allah yang buat. Maksiat berlaku pula Allah buat. Maksiat ni derhaka pada Allah, Allah buat lah. Ada ni. Ni rukun iman yang ke-6. Tak lepas sini tak ada agama. Tak ada. Dah semayang tunggal-tunggik tu buatlah. Kenapa dipanggil tunggal-tunggik semayang? Tunggal, lepas tu tunggik. Ada cakap gitu? Rajin semayang tunggal-tunggik. Tauhid macam mana? Iman akidah macam mana? Tak peduli. Exercise dia panggil. Pagi-pagi bangun, exercise. Exercise lah tu. Orang tua kan, dia kena sentiasa exercise. Tapi itu bukan amal ibadah. Itu bukan amal ibadah. Ada ni. Nak amal ibadah, minhajul abidin. Ni minhajul abidin, perjalanan orang yang mengabdikan diri akan Allah. Betul-betul nak mengabdikan diri akan Allah, ikut susunan kitab minhajul abidin. Minhajul abidin ila jannati rabbil alamin, perjalanan mengabdikan diri pada Allah kepada syurga bagi Tuhan sekalian alam. Ni perjalanan ibadah nak ke syurga. Ni ambil dalam kitab minhajul abidin. Susun molek satu-satu akabah. Ni akabah ilmu. Susun molek ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ini mandatori, ni tak ada. Tak sudah elah macam mana pun. Saya tak cerdik, saya kalau belajar pun tak faham. Faham ke tak faham? Atas kurniaan Allah.
Yang wajibnya belajar ke tidak. Yang Tuhan tanya belajar ke tidak, yang wajibnya belajar. Tak ada alasan. Tua ke, tak tua ke, boleh faham ke tak boleh faham ke, bukan alasan. Cuma kadang-kadang dikata macam-macam. Fardu ain. Macam ilmu ni fardu ain je. Ilmu agama Allah. Puluh tahun belajar tak habis. Bukan ilmu agama fardu ain saja, tapi ilmu fardu ain lah kewajipan mandatori. Biasa sah mandatori ni dulu. Baru nak cerita fardu kifayah. Tapi kalau kapung kau, ulang fardu ain je lah. Kalau kapung, fardu ain pucukah cemakin. Sakatan had fardu ain pun tak tahu baik hak mana. Atau ambil kitab minhaj ni. Hak sakatan had fardu ain ilmu tauhid dahulunya, had ilmu fardu ain tasawuf ni. Ilmu fardu ain tasawuf ada kita pernah bagi hati. Ada pergi duduk di hadapan tu, had sakatan fardu ain daripada ilmu fiqh pula. Fokus hak ni. Fardu ain diri kita, fardu ain anak cucu kita, fokus hak ni. Ni duk cerita hal dunia. Kata dunia sementara, tapi hati duniawi. Dulu pun diri belajar ilmu dunia, ilmu agama dikesampingkan. Anak pun ilmu dunia, ilmu agama dikebelakangkan. Cucu pun sibuk lagi dengan ilmu dunia. Penting lagi ni kejayaan cucu ilmu dunia, kejayaan ilmu agama. Duduk majlis surah, tapi cakap hal dunia semata-mata. Berbangga dengan kejayaan dunia anak cucu semata-mata. Cakap di mulut, kita orang tua dah, nak mati esok sekarang dah, dia kata. Nak mati esok sekarang kan dunia semata-mata. Dia nak balik pada akhirah, ilmu kena cukup. Ini hak akabah yang pertama, bonggok peringkat yang pertama dia tujuan akabah dalam kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Dan ada pun had sakatan, barang yang ilmu yang wajib dituntut daripada ilmu syariah, yakni ilmu fiqh, maka tiap-tiap barang yang tentu atasmu wajib berbuat akan dia, maka fardu atasmu mengetahui akan dia. Dia kasar mudah. Hak wajib kita buat, wajib kita tahu. Kita wajib sembahyang, wajib kena tahu. Kita wajib puasa kan, tambah lagi puasa. 5 bulan lagi puasa. Sekarang ni tak tahu lagi bab puasa. Bukan tak tahu, ada hak kurang-kurang ingat. Moga setengah tahun dah kan. Sekarang ni apa pandai dalam bab puasa ni. Tak apa. Sebab apa? Tak puasa lagi. Nanti 5 bulan. Dekat-dekat Rejab Syaban kena belajar semula bab puasa. Wajib engkau kerjakan, wajib engkau belajar. Belajar bab haji umrah. Sekarang kita nama tak tahulah. Tak naik-naik nama contohnya. Belajar bab haji umrah. Bukan wajib fardu ain, wajib fardu kifayah. Tapi sampai saat nama naik, wajib fardu ain kena belajar bab zakat haji umrah. Yang mana engkau wajib kerjakan, wajib engkau belajar. Dia berniaga. Dia wajib kena bayar zakat perniagaan. Dia kena belajar bab zakat perniagaan. Sebab dia berniaga. Kita tak berniaga, kita jahil bab zakat perniagaan, tak ada salah. Dia berniaga. Dia wajib mengeluarkan zakat perniagaan. Dia kena belajar berkaitan dengan zakat perniagaan. Dia ternak binatang. Kambing dia puluh-puluh, ratus-ratus ekor. Lembu dia puluh-puluh, ratus-ratus ekor. Dia ada tu. Wajib mengeluarkan zakat ternakan. Maka wajib fardu ain dia kena belajar zakat ternakan. Kalau kita ni tak ada ternakan ni, tak ada kewajipan. Jadi hak fiqhnya, yang wajib engkau kerjakan, wajib engkau mempelajarinya. Hak tetap dahnya, taharah, bab semayang, taharah, bab semayang, bab berjemaah, hak tetap dah. Hak puasa setahun sekali. Hak haji sekali sama hidup. Hak bab zakat atas orang-orang tertentu. Yang ada. Jadi hak tetapnya apa? Taharah, semayang, bab berjemaah. Bab berjemaah kan kita tetap kan? Bab berjemaah. Hak mana yang kita nak aman, kita kena belajar. Kita sentiasa musafir. Amal kita nak jamak, nak kosor, nak jamak, nak kosor. Wajib fardu ain belajar bab jamak kosor. Jangan amal saja.
Sebab kita nak amal ni. Sebab kita selalu keluar jauh. Jamak kosong. Kita nak kerja kan, maka wajib fardu ain kita belajar. Tu hak secara kasar, hak fardu ain daripada ilmu fiqh. Dah kitab ni comel dia punya susunan ayat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.